Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Kurang bertenaga. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah makan? Dah vaksin? Dah scan MySejahtera? Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Okey. Macam semalam lah saya cakap kenapa kita kena ubah sikit. Biasa kita tanya dah makan ke belum dan sebagainya. Tapi kita di SOP ni, so kita tekankan juga SOP kita yang mana pakai yang basic-basic lah. Pakai pelitup muka,
sentiasa jaga jarak dan juga nampak hand sanitizer je gunakan. Okey? Okey, pagi ni kita akan berdialog ataupun akan bersama satu session yang mana perkongsian pada pagi ini lebih menjurus kepada kemasyhuran empayar Langkasuka. Saya bukan seorang pengkaji sejarah ataupun seorang yang amat cenderung kepada sejarah, tapi sejak saya baca sikit tentang Langkasuka untuk beberapa hari lalu, saya rasa ia satu yang interesting, yang sangat-sangat menarik sebab impact dia daripada dulu sampai ke saat ini. Okey, jadi sebelum apa-apa saya nak anda semua beri tepukan kepada Malaysian Craft Council MCC atas penganjuran majlis pada hari ini dan juga disokong oleh Tourism Malaysia dan juga Universiti Malaysia Kelantan UMK. Dan difahamkan kita juga disiarkan menerusi FB Live. Ya, FB Live MCC insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang menonton kita di FB Live bolehlah berinteraksi, nak memberi komen, nak like ke nak share pun dialu-alukan sangat. Okey. Untuk sesi pada hari ini kita akan ada sesi pembentangan ataupun perkongsian ilmu dan pengalaman daripada 3 panelis-panelis kita yang amat tersohor dalam bidang masing-masing, tapi dalam ruang lingkup Langkasuka, okey, sejarah Langkasuka. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kanan saya pembentang pertama. Kami bersama tadi panggil Abeja je. Tapi nama penuh ni Nurhaiza Nordin, seorang adi guru dalam seni ukiran kayu, seorang yang amat tersohor dan kerap kali karyanya dipaparkan dalam pameran-pameran. Hasil kerja Abeja boleh dilihat di masjid-masjid, istana, museum dalam dan luar negara, termasuk lukiran halus yang menghiasi pintu masuk auditorium di Malaysia dan pusat pengajian Islam University di Oxford, United Kingdom. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Pembentang kita yang pertama itu Abeja atau Nurhaiza Nordin. Yang kedua adalah saudara Azhar Ibrahim, seorang penyelidik bebas, researcher, penggiat seni, juga seorang arkitek yang banyak terlibat dengan projek-projek dan kajian tentang ukiran-ukiran, rumah tradisional, monumen, menara masjid dan sebagainya, termasuklah masjid dan temple di Kelantan khususnya. Tepukan kepada saudara Azhar. Dan di hujung sana tidak lain tidak bukan saudara Edin Khoo, pengasas Pertubuhan Budaya Pusaka. Siapa nak tahu, anak kepada sejarawan tersohor tanah air mendiang Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Khoo Kay Kim. Edin juga pengkaji sosio-budaya, walaupun beliau bukan seorang Melayu, jauh sekali dikatakan sebagai Melayu Kelantan. Beliau berdarah kacukan India dan Cina, tetapi cintanya kepada kebudayaan Melayu sangat mendalam, terutama kebudayaan dan kesenian Melayu Kelantan. Okey, jadi kita akan mendengar siri pembentangan dimulakan dengan Abeja dulu. Okey. Pastinya ada perkongsian dan kita difahamkan ada juga slide-slide yang mana akan dibentangkan oleh para panelis kita. Teruskan berinteraksi di FB Live, okey, nak soalan dan sebagainya. Tapi selepas pembentangan masing-masing, kita buka juga soalan kepada kalian semua, sama ada di FB Live ataupun di studio pula, di Dewan ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Abeja untuk perkongsian kita pada pagi ini. Saya tak boleh nak duduk ni. Biasa tak selesa. Izinkan saya berdiri ya. Terima kasih kepada saudara moderator, juga kepada pembentang-pembentang kita yang lain, Cik Azhar, arkitek Azhar, dan Edin Khoo, kawan saya juga lama dah dengan Edin Khoo masa buat Spirit of Wood. Kalau nak tahu penulis Spirit of Wood, inilah Edin Khoo dengan saudara Dr. Farish ya, dan sekarang menetap di Singapura. Terima kasih kepada hadirin sekalian dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Kelantan Exchange dan Tourism Malaysia, UMK dan satu lagi Malaysian Crafts Council. Ya. Oh, ada gambar 3 orang. Jadi kalau boleh, siapa yang jaga slide saya nak ceritakan sikit lah, jadi saya ceritalah sebab saya tak ada
kertas pembentangan. Jadi ini nak tunjuk gambar yang tadi yang mula-mula tadi. Inilah saya kebetulan ini diambil oleh saudara Fawaz. Tahun bila saya tak ingat, tapi inilah guru saya. Saya nak cerita pasal legasi ya. Legasi perguruan saya daripada arwah Tengku Ibrahim, Nik Ismail, Nik pun ada. Arwah Nik Rashidin dan saya sebagai pelajar masa itu ya, sebagai murid. Di mana lepas saya jumpa ni, saya pergi ke Patani. Patani itu adalah satu tempat dikira macam kota Langkah Sukar lah. Di sana semua ilmu-ilmu yang saya pelajari berada di Patani dan di sekitarnya. Ya, next. Ini adalah titihan daripada apa yang saya belajar. Dulu saya belajar dengan 2 orang guru, sekarang dah tak ada, dah meninggal. Dan ini adalah yang saya bawa pula. Daripada guru saya itu, saya dah namakan aliran titih ukir Melayu. Di mana ilmu yang saya ambil itu, saya perturunkan kepada, saya namakan 4 bentara ni. Bentara Sulong, Bentara Anjang, ya. Kita boleh tengok 4 orang di belakang tu. Lepas tu yang pegang lembing apa semua tu dengan yang ni kru yang sebelah kiri dan kanan tu kru perfilman. Kebetulan masa saya buat acara ataupun majlis ni, dia orang buat penggambaran. Ini adalah anak-anak didik yang baru terima dengan puluk kuning, bawa puluk kuning apa semua untuk mari belajar. Jadi saya nak cerita, inilah legasi ataupun titih daripada keturunan-keturunan pertukangan Langkah Sukar pada zaman dahulu. Ini yang saya nak bawa. Jadi dengan arwah Nik Rashidin, dia telah mempelajari ilmu tetapi tidak direct dengan guru-guru. Saudara Allahyarham Nik Rashidin, dia telah mencari sendiri. Ya, mencari sendiri ilmu pertukangan itu melalui beli ulu-ulu keris tajung, ulu keris tajung dan ukiran-ukiran yang dia percaya itu adalah apa dia panggil? Itu sebab kita sudah hilang beratus tahun, kita sudah hilang pupus, tidak ada orang yang mengajar dan orang belajar masa itu. Sebab kita dijajah dan sebagainya ya. Jadi Nik Rashidin melihat seni itu perlu diteroka ataupun diambil melalui peninggalan-peninggalan. Selalu dia bawa saya pergi ke kuburan. Sebab di kuburan itu ada ukiran-ukiran yang ditinggalkan ya. Masjid-masjid lama, rumah-rumah sudah roboh. Ya. Dan tak ada peninggalan-peninggalan hulu keris, hulu tajung di rumah-rumah orang yang dia bawa. Sebab ukiran itu kalau ada peperangan dan sebagainya, hulu keris yang kita boleh ambil dulu. Sebab dia bukan hulu keris tapi dia adalah senjata. Yang dia boleh capai dulu adalah senjata. Itu adalah peninggalan yang dipercaya peninggalan daripada titih nenek moyang kita di Langkah Sukar. Ya. Next gambar. Okey. Di sini saya nak ceritakan 3 perkara yang ditinggalkan oleh seni daripada kerajaan Langkah Sukar dulu. 1, saya ambil dalam seni persuratan. Seni persuratan sebenarnya pun dah hilang, tidak ada lagi di tanah Melayu kita ni. Tidak ada orang buat. Yang ada pada zaman Baginda Umar, nanti saya tunjuk gambar-gambar daripada zaman Baginda Umar. Dan lepas tu bila merdeka pupus. Sebab raja-raja kita telah berkiblat ke barat ya. Okey, ini yang saya buat. Ini yang saya buat. Kebetulan saya dapat jemputan untuk buat pameran, jadi saya bagilah satu surat kepada Balai Seni, surat penghargaan. Next. Ini saya buat surat kepada UKM semasa saya dilantik sebagai Profesor Anjung. Jadi saya bagi surat penghargaan. Jadi saya cuba menghidupkan balik dengan surat
Sekarang ni surat kita macam mana? Logo saja kan? Logo pula design yang entah apa-apa kan? Tidak ada identiti. Sebab kita tiru daripada barat. Tiru design daripada barat. Ini saya hantar surat ke Prince of Wales. Selepas dia hantar surat pada saya, mengucapkan terima kasih, jumpa dengan dia di Oxford, dan saya hantar balik surat. Minta Razak yang translate ke bahasa Inggeris. Dan saya tulis. Ini adalah Al-Quran. Yang tadi saya tunjuk tu, saya cuba praktiskan balik supaya, sebab seni persuratan Melayu ini telah diiktiraf dunia oleh Datuk Annabel Gallop di British Library sebagai surat yang tercantik di dunia. Tengok, dengan menggunakan emas tulen, gold leaf, macam mana mereka menghias Al-Quran. Ya, ini saya satu lagi. Saya ada pergi ke Museum Terengganu baru ni, saya sempat merakamkan gambar ni. Tengok, dan diiktiraf sebagai Al-Quran, hiasan Al-Quran yang tercantik di dunia. Tapi kita ada satu bila kita tanya, dia kata ada satu di Selangor, Yayasan Restu. Yayasan Restu, betul lah, tulisan okey, kaligrafi betul, tetapi hiasan itu entah apa-apa dia buat. Kalau pokok manggis, dia lukis pokok manggis betul, buah manggis betul. Bukan seni yang diperturunkan, ya. Tengok seni yang dilukis tu. Ya, berapa bulan untuk siapkan satu. Next. Ini Quran dia buka bahagian tengah. Tengok. Yang ini yang Patani, yang saya dapat di museum Pekan. Tengok kad-kadnya. Bila kita tengok kadnya, dia meletakkan atau menselitkan juga kaligrafi itu dengan bunga-bunga. Boleh nampak ya, besar tu. Kaligrafi itu sendiri ada bunga-bunga. Itu tidak ada di tempat lain, yang ada adalah di dunia Melayu. Yang saya percaya, ini adalah peninggalan Langkah Sukar. Seterusnya. Ini Quran penuh. Okey, teruskan. Ini saya buat balik. Jadi saya ni kerana sayang, kenapa tak ada orang buat lagi? Kerana kita tu asyik pembangunan. Jadi kita lupakan kegemilangan kita orang Melayu pada zaman dahulu. Dan orang Barat mari jajah kita pun kerana kita ada kegemilangan itu. Sekarang ada di museum-museum di Eropah. Ini ukiran. Seni ukiran ni memang ni kerja saya lah sebenarnya. Apa yang saya belajar dulu sebelum saya jumpa yang saya sebut sebelum tadi adalah ukiran kayu. Ini adalah lukiran yang dibuat memakan masa selama 6 bulan. Panel ni tak besar pun, dalam 2 kaki kali 4 kaki setengah. Dan bunga-bunga Melayu ini ada identiti ataupun dipanggil menceritakan tentang olahan yang berbentuk daripada kejadian makhluk, ya. Maknanya dia ada punca, tengah tu punca ibu dan berakhir dengan pucuk, Maknanya kehidupan kita ni adalah sebagai makhluk, kerana kita bermula dan kita akan berakhir, kita akan mati. Next. Ini adalah punca bunga ibu, Ini adalah bukan sebagai design dia saja, tetapi ukiran cara silatan itu melambangkan dia macam silat, macam kita bersilat. Silat ini silat gayung Patani. Menggunakan silat gayung Patani, cara dia bawa silat, saya tak pandai bersilat, tetapi saya bersilat dalam seni ukir. Inilah gaya silat orang Melayu yang tidak ada silatan yang daripada negara-negara, walaupun Indonesia, negara jiran kita, Thailand, tidak sama. Inilah silat ataupun dia panggil bahasa ataupun dialek. Mana bercakap dialek. Dialek itu adalah silatan itu, bukan design itu, ya. Ini selepas diolah, ya. Tetapi saya masih menggunakan ini Masjid Cyberjaya, dia minta saya desainkan satu desain bunga daripada bunga sepang ataupun bunga semara api yang merah tepi jalan tu. Jadi saya desainkan, tetapi saya masih menggunakan asas-asas tradisi, ya, saya belajar. Itu dah legacy daripada masa ke semasa sampai daripada beribu tahun, dah 1500 tahun dulu sampai sekarang masih mengekalkan lima ciri-ciri tradisi itu
dan diolah mengikut keadaan semasa. Next. Ini yang disebutkan di pintu depan Oxford University menggunakan kayu jati, tak boleh pakai kayu tempat kita kerana cuaca ya, cuaca sejuk dan sebagainya. Ini depan tu je di Istana Kota Lama. Diminta untuk menukar daripada pintu biasa, pintu kosong, supaya menjadikan sedikit ukuran yang di mana saya selitkan juga elemen-elemen tradisi yang menggambarkan motif-motif ataupun bunga-bunga daripada Kerajaan Langkasuka yang telah diubah ya. Next. Ini adalah lakaran yang saya buat untuk masjid tadi. Next. Ini pun sama. Ini yang terbaru untuk museum Museum Pahang di Pekan. Nah, di situ kita boleh nampak ya, ini desain yang sama. Itu kita boleh nampak bagaimana mengolah elemen-elemen supaya tidak lari daripada asas ya yang patut kita kena jaga. Boleh kita nak buat macam mana pun tapi asas tu kena jaga. Macam kita dalam agama 5 rukun 6 rukun Islam dan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, yang itu tak boleh ubah ya. Kita nak ubah adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Ini adalah semasa saya pergi buat lawatan terakhir dengan arwah Nur Rashidin di Sulawesi tahun 2000 tak silap saya. Ini adalah bunga-bunga yang sama juga. Walau Sulawesi di ujung pandang, tetapi kerana pengaruh dia orang datang, pelayar datang ke petani dan Kelantan dan Terengganu masa itu, ada motif-motif yang seakan, cuma cara olahan dan cara silatan dia agak berbeza. Silatan itulah yang disebut sebagai dialek ya. Ini pintu saya tengah buat. Nak tekan ketua dia. Ini antara motif-motif yang saya dapat di Sulawesi. Seakan sama macam kubur nisan Raja Hijau yang menggunakan batu, tak silap saya. Lebih kurang begini juga bentuknya. Dan ini dia menggunakan kayu dan beginilah rupanya saya cat balik. Dia orang cat ya, dan menggunakan warna-warna yang sangat menarik di Goa Sulawesi. Next. Ini tengah buat. Bagaimana Langkasuka itu ada di dalam tu. Boleh nampak tak? Mana elemen yang saya jaga. Nampak olahan nampak contemporary ataupun nampak moden, tetapi elemen-elemen asas dia saya masih mengekalkan ciri-ciri Langkasuka itu sendiri. Seterusnya. Ini dia tengah buat kubur depan tu je, kubur langgar. Tengah buat ya, belendang kubur. Di sini ukiran halus. Dah dua ya, dah dua saya sebut. Masih ukiran tapi ukiran halus. Inilah sebenarnya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita daripada yang kita sebut Langkasuka itu pada hulu keris. Bunga-bunga dan arwah pernah bagi tahu saya cuba pecahkan. Ini adalah rahsia-rahsia ataupun kod-kod rahsia yang ditinggalkan oleh orang dulu, supaya kerana orang dulu dia tidak menulis. Orang Melayu tak banyak sangat menulis kitab-kitab kerana kitab-kitab itu boleh diambil oleh orang dan mereka boleh gunakan kitab itu, dan rahsia-rahsia Melayu masih ada dalam kitab itu boleh dibongkar, jadi tak ada rahsia. Jadi arwah Nasyidin pernah beritahu saya, dia percaya kod-kod tulisan aksara Melayu tu ada dalam tu dalam bentuk motif bunga. Dan arwah Nasyidin pernah sebut, dia kata motif-motif yang kita buat tu bukan hanya motif bunga, dia adalah tulisan. Cuba pecahkan kod-kod itu. Orang ngaji universiti, terah-terahlah buat kajian pasal ni. Dia duduk ngaji pasal motif, pagar Musa. Tak? Tu je sama duduk mari jumpa saya, dia tanya pasal tu ya. Cuba agak pecahkan benda-benda gini, pecah sikit kepala otak kita tu. Tak? Ni nak buat PhD, bagi tanya pagar Musa, masabah kah? Ada? Ni satu lagi. Mana ni ada elemen-elemen yang diterapkan di dalam ini dengan menggunakan ada maksud-maksud. Cuma kita tak pecahkan lagi kod-kod itu. Sebab tulisan-tulisan kita dah sampai ke Eropah sekarang ni. Masa dia jajah dulu, semua kitab-kitab yang berkenaan dengan rahsia-rahsia orang Melayu dah sampai di sana, dia orang buat kajian. Next. Ini adalah
antara hulu-hulu tajung yang saya dapat di Patani. Next. Hulu Coteng dia panggil. Next. Ini yang hulu tajung yang sudah diperbaharui, dia panggil hulu Temenggong, dah perbaharui, dan ini di hulu saat ini tak usah duk carilah, dia tidak ada tulisan-tulisan atau kod rahsia, tidak ada. Ni yang saya dah buat. Saya ceritakan tadi yang lama sebagai kitab, sebab saya ni bukan orang mengaji dengan buku, tapi saya mengaji dengan bahan, dengan barai. Saya beli barai-barai tadi sebagai kitab kita, dan ini adalah hasil daripada pengajian kita daripada hulu-hulu tadi. Next. Ini hulu Terengganu yang masih menggunakan elemen-elemen tradisi yang saya masih kekalkan. Dan gaya silatan itu, seperti saya sebut tadi, silatan itu adalah dialek ataupun bahasa orang bercakap. Sebab di sebelah Sumatera lain gaya silatan, di sebelah Patani, Kelantan lain, Terengganu agak lain sikit. Ya. Ini adalah selepas pada saya study itu, saya buat lakaran. Saya gabungkan lakaran sebab hulu keris panjang ni dia adalah sebagai dewa Durga. Kena ngaji juga benda tu. Jadi bila dewa adalah tangan dia, tangan. Saya gunakan motif-motif daun sebagai tangan. Okey, seterusnya. Okey, teruskan. Ini gambar-gambar yang kita boleh kongsi bersama antara lakaran yang saya daripada ilmu yang saya dapat, saya cuba lakarkan. Ini adalah elemen-elemen yang disebutkan kod-kod tadi. Ini yang orang sebut macam-macam ni. Mata atau mata ketiga lah dan sebagainya. Maknanya kalau dia sebut ini mata ketiga, bermakna lain-lain ukiran, bentuk-bentuk ukiran itu ada juga nama-nama tertentu ataupun kod-kod tertentu. Seterusnya. Ini bentuk-bentuk yang menggunakan dewa, dan saya percaya ini adalah daripada zaman Lakasuka lagi yang telah diubah suai. Seterusnya, yang ini bila saya dah telah ubah suai. Ini lukisan yang saya lukis untuk hulu keris Terengganu. Dan di tadi cerita pasal ukiran seni halu, dan ini adalah seni telepuk ataupun tekstil yang telah hilang. Yang saya pakai ni adalah telepuk yang saya buat sendiri, telah hilang. Selepas Mak Engku Azhar Aziz meninggal, seni telepuk hilang terus. Ya. Jadi cuma ada disimpan di museum. Jadi saya cuba hidupkan balik. Ini adalah telepuknya. Ini saya buat untuk Sultan Selangor. Ini macam saya buat sampel menggunakan motif rama-rama. Jadi seni-seni ini juga telah teruskan. Ini saya buat. Saya menggunakan elemen-elemen bunga yang hanya ada di sebelah sini. Kalau di Sumatera tidak sama, di Daik pun tidak sama. Betul Khairul? Di Daik pun tak sama. Di sebelah sini mempunyai bunga yang sangat halus, dan saya percaya di Terengganu memang penuh. Dia panggil kain emas. Benar, kain emas itu adalah kain yang ditelepukkan. Ini adalah beberapa kaedah. Saya study selama 4 tahun. Saya cari habis museum bagaimana untuk mempraktiskan. Sebab museum ada menyimpan kaedah-kaedah pembuatannya. Ya. Terusnya, okey. Dan dikena gerus dulu. Saya bukan nak cerita. Ini tengok bila kita buat. Sebab telepuk ini adalah seni untuk istana sahaja. Dikatakan memakaikan telepuk ini hanya boleh dipakai oleh raja, permaisuri, putera dan puteri. Orang lain tak boleh. Pak saudara dia tak boleh. Walaupun keturunan raja. Ini saya buat di Selangor. Raja Muda Selangor. Teruskan. Ini tuanku permaisuri sendiri nak belajar. Tengok dia sangat bersungguh-sungguh untuk belajar buat kain telepuk. Okey, satu lagi saya nak sebut pasal ini adalah 3 perkara ukiran seni persuratan dan hidupkan balik universiti. Saya tengok ada berapa butir universiti kat Malaysia ni. Satu pun tidak pernah nak buat benda-benda macam ni. Dan satu lagi kain, ukiran dan seni persuratan Melayu. 3 perkara tu saya sebut. Dan satu lagi ialah seperti saya duk bincang selalu dengan AR Azhar pasal dialek bahasa. Sebab kita tengok langkah suka tu sendiri, saya tengok, saya melihat
dalam konteks sebab saya tukar okey, saya tak ngaji ni, orang lain ngaji tinggi belakang ni. Saya ni kat tingkatan 5. Jadi saya cuba melihat dalam konteks yang nak buat kajian tak boleh. Orang kami tak CJ tak. Jadi saya melihat dalam konteks yang agak berbeza sedikit, iaitu kalau kita tengok orang Langkah Suka ni di mana, di Patani kan. Petani tu orang bercakap macam mana? Bercakap dialek macam kita duk kecek ni lah. Jadi bila saya kaji, tengok balik, bahasa ataupun dialek ni habis di Besuk. Sebab tu saya percaya Besuk ni bukan nama orang Sakai yang kata berasal Tok Ngulu Besuk tu. Dan saya percaya juga Suk bahasa ni di Besuk. Sebab saya tengok di Besuk lah yang berakhir bahasa ni ataupun dialek ni. Orang bercakap tentang ataupun bercakap dengan perkataan ni yang banyak ada sadu-sadu ni. Ada ngosek, dia tak sebut mengusik. Kalau orang Johor, Cairo orang Johor dia mengusik tak. Kita tak panggil mengusik, ngosek. Jadi dia ada sadu kan, kata dia dalam bahasa Nahwu dan Arab ni saya tak faham mana, tapi gitu dia ada sadu ni. Makna dialek ni berakhir di Besuk. Di saya ni di kampung saya. Sebab raja terakhir tu di ujung di Besuk, di kampung raja. Dan dia berakhir di utara selepas pada Patani di mana, di Nahkan Tamarak lah. Contohnya kita kata ataupun di Segoro. Di situlah raja terakhir di utara. Dan bahasa-bahasa dialek-dialek ini digunakan di sekitar ni. Maknanya satu kerajaan yang besar dulu. Saya percaya yang hak kita tak boleh bawa lari sebab orang selalu melihat pada runtuhan. Saya rasa Eddie pun akan cakap benda ni juga. Azhar pun. Kita tengok kalau tak ada runtuhan tak jumpa, itu bukan kajian dia kira tak boleh nak itu adalah template ataupun itu adalah kaedah-kaedah daripada barat untuk mencari sesuatu. Tapi kita tak pakai template dia. Kita pakai template kita. Lepas tu gapalah saya ceritakan tadi hulu. Yang kita sempat bawa lari. Ya, masih kita boleh tu lagi. Kalau dah berhacur lebur dah kerajaan tu, dibakar dan sebagainya. Cuma kita dah bawa lari. Kalau kita telanjang sendiri pun lari, tak ada nak bawa kerih, apa dia kita bawa lari? Kero. Dialek. Melainkan kita bisu. Itu yang saya nak sebutkan hari ini, bagaimana Langkah Suka itu sendiri. Dan juga yang saya sebut tadi dalam panjang lebar tadi adalah pertukangan. Mana kalau dia tukar tu lari, mana dia boleh bawa seni-seni pertukangan itu. Dan seni-seni motif. Sebab seni motif itu sendiri saya nak sebut juga hari ini. Jangan sebut ukiran itu motif menumpang ukiran, tidak. Dia motif itu dia ada rumah sendiri. Motif itu bila dia pergi kepada kayu, dia akan jadi ukiran kayu. Sebab orang sebut, macam saya sendiri, orang bagi iktiraf apa pun, ukiran kayu. Okay? Adik guru ukiran kayu. Bukan, ukiran ni setelah dibuat. Sebenarnya motif. Motif itu bila dia pergi kepada kertas, dia akan jadi apa? Dia jadi seni persuratan. Kalau dia pergi kepada, dia duduk pada, dia tumpang kepada medium kain, dia panggil apa? Seni telepuk, seperti yang saya pakai hari ni. Jadi maknanya motif itu di satu rumah lain. Dia kena kalau nak buat sekolah, nak buat universiti, dia seni motif itu dia asing. Jangan ukiran kayu. Jadi bila saya buat kain telepuk, saya pergi di Museum Selangor, orang tekstil, hebat-hebat semua ada dalam satu dewan tu. Bila saya masuk, sesak ke ni dia kata. Sebab dia tahu saya orang kayu. Dia tak tahu saya bawa motif tu pada kain. Mereka sendiri pun tak boleh buat sebab dia orang ada cara ketenung dan sebagainya. Ya. Jadi ukiran itu, motif-motif itu akan, bila dia menggunakan medium, dia akan jadi satu seni. Motif yang saya lukis itu adalah motif. Lepas tu kena faham motif dulu. Motif ni dia ada SOP. Dia tidak boleh buat main-main. Ya, itu saja saya dah naik angin dah ni. Jadi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepukan kepada Abeja. Best kan tengok gambar-gambar beserta deskripsi, label sebagainya. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak minta kerusi panel dialihkan sekejap untuk supaya senang kita tonton di slide, tonton slide. Jadi kita minta abai-abai kita untuk buat adjustment sikit supaya kita dapat tengok. Boleh. Macam ni ya? Kau kena diri belakang dia. Okey. Alright, supaya lebih jelas. Sebab apa saya tengok panel-panel juga terpaksa menyenggeh. Okey.
Kita nak teruskan pembentangan ataupun perkongsian daripada Tuan Azhar Ibrahim tentang, tentang kepakarannya, tentang, ada slide, di form ada slide ya, untuk dikongsikan. Tanpa membuang masa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak MCC, Malaysian Craft Council, UMK dan Tourism Malaysia. Terima kasih Tuan Moderator. Dulu saya tengok awak di TV dan sekarang kita bersua. Juga kepada dua orang panel yang sangat saya hormati dan kepada semua yang ada di bawah sana, sahabat-sahabat yang hadir, yang sudi hadir, terima kasih. Dan kepada aktivis yang masih minat dan memperjuangkan seni langkah suka. Baik, saya rasa saya mau berdiri juga sebab nanti tadi saya tengok yang Cik Nohaiza tadi, saya rasa macam balik saya dah kena urut ni kepala saya ni. Izinkan saya, Edin. Okey, mungkin saya di sini. Baiklah. Dia bagi tajuk The Glory of Langkah Suka. Jadi bila sebut langkah suka dan sudah pasti langkah suka itu adalah satu subjek yang paling penting dalam kerjaya saya sebagai seorang penyelidik. Maknanya dulu saya tak fikir yang orang nak panggil saya penyelidik bebas, sebab saya pun agak malu, agak dahsyat juga tu nama penyelidik, sebab penyelidik ni dia akan berakhir dengan PhD, profesor dan sebagainya. Justru saya juga sekarang ni orang panggil artis sebab saya buat art dan karya saya akan dipamerkan dan sebagainya. Okeylah, whatever you nak panggil apa pun saya tak kisah, sebab pada peringkat awalnya saya tak tahu saya nak buat apa. Tapi yang jelas apa yang tersemat dalam hati saya adalah satu subjek yang begitu penting dan begitu hebat dalam jumpaan yang saya lawati. Bermula daripada tahun 1998 dulu, maknanya selepas habis belajar, saya mula mendekati apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Justru saya nak kongsikan sekarang ni adalah satu peta di mana kita sekarang berada di negeri Kelantan. Dan di negeri Kelantan itu, next kita tengok apa yang ada di sini. Okey, sekarang ini hari ini adalah saya cuba berkongsi setakat yang saya mampu dengan semua tentang langkah suka yang saya faham, dan juga apakah subjek langkah suka itu yang saya bawa melalui research saya, kajian saya, dan menjadikan ianya adalah sebagai subjek dalam artwork saya ataupun hasil karya saya. Okey, sebelum saya tidak mau membicarakan tentang sejarah dan sebagainya, saya hanya berkongsi kepada kalian semua bagaimana inspirasi langkah suka itu saya bawa di dalam kerjaya saya. Okey, pada peringkat awal dalam bagaimana saya boleh tertambat dengan isu langkah suka ini. Sebelum itu saya faham yang buat masa sekarang saya faham yang langkah suka itu dia adalah dua subjek yang ada sekarang, iaitu yang pertama jelasnya ia adalah dari maps ataupun peta yang telah termaktub di dalam sejarah, sebagaimana yang tuan-tuan boleh tengok di sini. So boleh next. Okey, kalau kita tengok yang sebelum ini, 100 tahun sebelumnya ada langkah suka,
sudah ada Kedah. Dan lepas itu seterusnya boleh next. Okey, next bolehlah sampai ke habis peta ini. Sama-sama tengok seketika bagaimana dia punya timeline yang ada pada langkah suka yang saya ingin kongsikan, ataupun lepas ini Tuan Edin akan berbicara dengan tuan-tuan sekalian. Next. Okey, cukup. Seringkas itu sebenarnya dia telah berada di dalam peta dunia selama berapa tahun? Lama kan? Maknanya daripada abad 100 sehingga ke sekarang. Yang orang duk gelar, duk sebut langkah suka ni, bila orang duk sebut langkah suka? Kan? Dan lebih lagi orang sebut langkah suka selepas kalau di kalangan orang yang researcher ataupun penyelidik, terlahirnya buku Spirit of Wood. Sebut lagi langkah suka, lebih serius. Jadi bagaimana dalam konteks langkah suka ini dibawa? Jadi yang pertama adalah sudah jelas dia adalah yang ada di dalam peta dunia tadi. Yang kedua, dia adalah yang disebut-sebut di dalam seni langkah suka. Jadi kenapa langkah suka yang dibawa? Kenapa tidak, kalau kita tengok tadi, tidak Sriwijaya? Kenapa tidak Majapahit dan sebagainya? Sebab semua itu telah singgah pada tempat yang sama. Kalau kita pin dalam peta, maknanya kita akan tengok di mana langkah suka tadi. Betul? So, peta yang saya ringkaskan tadi adalah sangat penting untuk orang nak faham apa itu peta langkah suka. Okey? Saya akan serahkan kepada Tuan Edi ini, mungkin lepas ini dia akan bicarakan lanjut. Dan untuk apa yang saya nak kongsikan adalah apa yang saya buat. Saya ingin berkongsi dengan semua. Saya mendasari apa yang saya buat dalam research ataupun kajian saya, sehingga kan terhasilnya karya adalah melalui 3 perkara utama. Yang pertamanya adalah dari segi heuristik, yang kedua dari segi research ataupun penyelidikan, dan yang ketiga adalah dari segi experience. Maknanya dengan 3 ringkas ini saya akan kongsikan. Heuristik maksud saya adalah sesuatu yang saya buat pada peringkat awalnya adalah kerana untuk saya sendiri nak faham, untuk kefahaman diri saya sendiri. Dan next, apa yang saya jumpa yang ada di slide ini adalah yang tempat yang saya lewati dan saya lalui, dan apa yang saya tengok seolah sesuatu yang telah dan akan hancur dan akan hilang. Okey? So, saya nak tahu untuk diri saya, bukan untuk siapa-siapa pun, untuk saya sendiri. Dan pada waktu itu, apa yang saya collect ataupun saya ambil, pungut adalah objek-objek yang ada, baik dari segi gambar dan sebagainya. So, proses yang kedua adalah proses research, penyelidikan. Maka saya rasa macam sesuatu yang saya collect itu terlalu penting, dan saya nak bawa dalam sekurang-kurangnya di dalam acuan yang betul, disimpan di tempat yang betul. Dan justru saya berminat untuk buat penyelidikan. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada para sarjana yang membantu saya membetulkan research yang ada dengan cara yang boleh diterima oleh baik universiti ataupun penyelidik untuk rujukan. Dan okey, ini gambar arwah nanti saya akan cerita sedikit sebanyak. Dan yang ketiga adalah experience. Okey, semasa proses daripada heuristik kepada research tadi, dan yang sampai ke peringkat yang ketiga yang ada sekarang adalah experience. Experience adalah proses yang saya nak kongsikan dengan semua orang, bahawasanya karya yang saya buat itu adalah bukan hanya karya lukisan semata-mata, dan dia adalah satu karya yang dibawa daripada satu objek kepada subjek, dan daripada subjek itu dibawa kepada karya yang merupakan dokumentasi daripada proses yang jauh dan yang kata perjalanan yang jauh daripada yang saya lalui.
So maknanya setiap karya yang saya hasilkan adalah merupakan satu dokumentasi yang dibawa daripada penyelidikan dan proses yang dilalui. Ini adalah gambar saya dengan arwah Nik Rashidin yang disebut oleh Nurhaiza di situ. Saya boleh jumpa dengan Nik Rashidin, dengan Nurhaiza dan orang itu adalah selepas proses saya proses saya tadi membuat kajian yang mana apabila kita jumpa dengan orang ini sehinggalah terbentuknya School of Thought Langkasuka yang disebutkan di dalam tadi adalah Art of Langkasuka. Sebab di dalam itu kita tidak ada orang yang pakar sejarah dalam tu, kita tidak ada pakar penyelidik dalam tu, tapi apa yang saya buat dalam research ataupun kajian saya adalah secara empirical. Empirical ni bermaksud apa yang kita kaji bukan hanya teori semata-mata, dan saya lebih saya tercabar agak macam kepada diri saya sendiri. Kalau sebelum ini saya tengok orang lain buat research untuk teori sama ada kualitatif ke atau kuantitatif ke dan sebagainya, so saya cuba cabar diri saya sendiri untuk saya membuat secara empirical. Empirical adalah bukan teori semata-mata, dan saya kena tahu buat di atas teori-teori yang saya kaji. Contohnya selepas ini saya nak fokuskan kepada seni bina, architecture, dan juga saya ambil salah satu daripada intangible yang skop yang saya ambil adalah dari segi masakan. Sebab dalam Langkasuka dia adalah satu cara hidup dan apa yang telah lebih kepada kajian-kajian termasuk antropologi manusia yang ada di tempat itu. So di tempat itulah di Langkasuka yang sedang kita bicarakan sekarang. Okey, seterusnya ini yang saya support gambar Gajah Hijau yang bukan gambar Gajah Hijau, maaf, gambar gambar nisan Raja Hijau. Next. Tak boleh lama-lama ni gambar zaman-zaman muda ni. Ini kerja saya melukis, dia pergi mana-mana. Saya buat comparative study dan sebagainya. Teruskan. Ini zaman-zaman ni zaman saya pergi ke Terengganu, saya tengok kubur ini dah buruk, dah apa semua dah ada yang macam-macam lah. So kita cuba preserve balik setakat yang kita mampu. Walaupun saya tak pandai mengukir macam adik guru dan anak-anak buah dia, tapi tangan saya pernah juga luka jugalah. Jamuh juga kata. Next. Dan ini adalah my favorite saya lah. Saya suka berkarya seperti adik guru dan pengukir lain. Dia mengukir antara pahat dengan kayu, dan saya adalah dengan arang dan juga canvas. Next. Ini gambar sebelum. Saja nak share gambar, saya takut audiens mengantuk. Ini lukisan, ini zaman 2010-2011 saya rasa macam tu. Ini saya lukis semasa saya berada di atas wakaf di dalam salah satu Buddhist temple dalam tu. Saya saja nak ambil mood dalam tu, Langkasuka punya mood kan. So that saya buat tentang macam mana beberapa ukiran halus yang disebutkan dalam Nurhaiza, yang saya buat ukiran halus itu di dalam canvas saya. Next. Ini masa saya di Bali. Ini my second hometown, rumah kedua saya, boleh katakan. Okay, next. Ini masa syuting untuk artwork tahun 2011. Ini cerita lama. Next. Okay, ini cerita bagaimana saya cuba berkarya dengan apa yang telah dibuat oleh orang-orang Langkasuka, sama ada dari segi persembahan dan sebagainya. So, mungkin saya kita tak boleh nak ambil semua apa sampai kita tahu, sampai jadi tok dalang ke, sampai kita boleh jadi apa dan sampai jadi pengukir. Saya ambil untuk subjek saya sebagai seorang pengkarya untuk saya buatkan karya saya dalam ini. Ini gambarnya adalah Sri Rama dan Naga. Sri Rama and his messenger, dia punya messenger. Sebenarnya naga ini tidak wujud sebelum pada ini di dalam ukiran mana-mana sebesar macam dua figure ini. Tapi figuratif yang ada di dalam ini adalah apa yang saya bayangkan, bagaimana apabila Sri Rama dia minta naga yang ditungganginya. Kalau you tengok dalam patung wayang kulit,
di bawah patung wayang kulit itu naga ni ada. So naga ini dia panggil naga tu, naga pun cakap, okey, bawa saya ke negeri sekian. Untuk negeri dia pun dihantar. Dia punya Tesla ni. Okey, so next. Saya ada berapa minit lagi, Tuan Moderator? Mungkin dalam 5 minit lagi. 5 minit, okey. Saya akan cuba siapkan 5 minit. Ini adalah part of my artwork juga yang saya ambil daripada beberapa artifak yang saya jumpai. Next. Next. Ini adalah semua daripada, ini besar dia punya size dia. Lagi. Seterusnya, sebab masa yang tak berapa mengizinkan, kita cuba ringkaskan. Seterusnya, saya nak sampai ke tempat makan ni, tak sabar untuk tempat makanan ni. Next. Okey, boleh teruskan. Next. Okey. Next. Okey, stop. Tadi kita dah tengok beberapa ini sebenarnya perjalanan 20 tahun saya, lebih kurang saya share dengan you all, dengan kalian semua. Dan ini adalah di kampung saya. Saya dilahirkan di kampung Cabang 4, Tok Mengoh. Dan di kampung saya tu adalah tempat orang yang sekitar itu, orang yang kalau tengah malam kita dengar, masa saya kecil-kecil tu saya dengar ada orang duk bunyi kung kung kung. Ada orang main teri ni. Kan? Ada orang dikir barak, ada apa semua. So maknanya saya boleh pergi je tempat tu ni. So that ini adalah generasi yang ketiga daripada ayah dia. Dia orang yang tengah live jam. So maknanya kalau saya balik daripada bercuti ke semua, kita ada live jam malam ni, member-member panggil. So kita boleh pergi tengok live di sana bagaimana. So bererti apa yang ada yang duk sebut art of Langkah Suka itu saya boleh tengok depan mata saya boleh dengar dengan live. Okey, seterusnya ini geng-geng yang akan main masa saya backwalk nanti. Okey, ini backwalk. Stop setakat sini. Okey. Besar gelang makcik ni. Okey. Kita berhenti dekat ni, saya nak sambung tentang yang saya duk sebut pasal empirical tadi. Yang saya duk sebut pasal kajian bukan sekadar teori semata-mata, dan dia adalah satu kajian yang disertai dengan kita sendiri yang buat dari segi amalinya. Ini adalah kajian saya tentang masakan Langkah Suka. Pasti orang-orang Langkah Suka itu nanti kita akan dengar sendirilah kehebatan sejarah Langkah Suka itu. Dan di dalam itu ada satu subjek yang penting juga bagi saya adalah tentang makanan orang Langkah Suka. Makanan orang Langkah Suka sudah pasti hebat. Saya gini, you bayangkan, walaupun dia adalah satu kingdom, satu kerajaan yang kecil, satu yang pernah wujud, tapi dia panjang dan dia melewati sejarah kekuatannya tersendiri. Justru pasti ada sesuatu yang hebat, termasuklah dari segi pakaian dan sebagainya. Subjek makanan adalah satu subjek yang agak signifikan, benda yang penting dalam kajian itu. Orang Langkah Suka, saya buat kajian tentang 3 apa dia panggil segmen di dalam makanan orang Langkah Suka. Yang pertama, makanan orang-orang bangsawan. Bagaimana orang bangsawan Langkah Suka ni? Dicakap Langkah Suka kalau zaman sebelum Patani. Kalau tengok peta tadi, Patani dia datang, selepas itu ditapak Langkah Suka. Okey? Mana-mana orang Patani dan Langkah Suka ke belakang. Bagaimana raja-raja Langkah Suka ini makan? Okey, itu isu dia. Yang kedua, orang-orang biasa, orang-orang public ini makan apa? Dan ada satu kajian yang saya dapati, semasa perang dia orang makan apa? Okey, ini akan saya kongsikan semua. Berarti ini saya ambil salah satu daripada masa saya shoot orang kampung backwalk Langkah Suka, backwalk Langkah Suka pula, banyak sangat Langkah Suka ini. Backwalk di satu kampung di sebelah Hulu Kelantan. Next. Okey, next. Okey, ini boleh next. Okey, ini adalah bagaimana singgang yang pernah dibuat oleh beberapa orang. Cerita singgang saja tu 14 hari 14 malam. Mana yang lama cerita pasal makanan. Hebatnya makanan ini terlalu dahsyat.
dia punya cookbook dalam langkah suka punya makanan terlalu dahsyat. Next. Allah. Pakcik ni dah huzur dah sekarang ni. Okey, seketika stop. Bayangkan zaman awal tahun 2000 dulu saya dah mulai belajar dengan makcik-makcik tu masak. Dan kebanyakannya 60% orang yang mengajar saya ni sudah meninggal dunia. Dan sekiranya kalaulah masa tu saya tak sempat, boleh saya nak belajar dengan anak dia. Tapi yang makcik-makcik ini, yang dia main lempar-lempar capok-capok yang asli ni, kita dapat ijazah daripada dia orang ini adalah satu penghargaan yang amat bagi saya. Terus, okey, ini apa ni? Ini ikan baung gulai daun kadok. Lepas tu dia adalah apa macam dia punya akar yang ada special lah dalam tu. Next. Okey, next. Ini daun keladi singgang. Singgang juga batang keladi. Masya-Allah. Ada lagi? Next. Bagi lapas sikit. Okey, stop. Ini adalah salah satu daripada artwork saya. Okey. Saya pernah berkolaborasi dengan almarhum kawan saya Rosyul Islam Ismail dengan Isya. Dia datang ke sini untuk berkolaborasi tentang satu research yang saya buat pasal masakan tadi. Dan apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian, karya yang saya buat selain daripada melukis adalah memasak. Jadi yang terhasilnya begini seadanya. Ini semasa perang. Semasa perang di zaman Langkah Suka itu, dia telah buat beberapa menu untuk semasa peperangan itu. Dan ini kalau tengok itu yang nasi tengah-tengah tu, ada gulai darat atas tu, sebelah kiri itu ayam yang masuk dalam tanah apa semua, ada belut, ada ikan, ada semua lebih kurang budu dalam apa. Okey. Kajian ini telah disoal oleh beberapa pengkaji lain, lebih lagi daripada luar negara, apabila saya claim bahawasanya kajian saya ini adalah 500 tahun punya masakan. So, bagaimana saya cuba buktikan benda ini? So, saya bagi tahu bahawasanya dia adalah melalui beberapa dia panggil apa? Beberapa disiplin ilmu yang lain, termasuklah dari segi antropologi, arkeologi, seni bina dan sebagainya, untuk saya buktikan bahawasanya ini adalah masakan 500 tahun dulu sehinggalah diorang percaya. Okey, saya bukan nak jual ubat supaya orang akan percaya apa yang saya buat, tetapi melalui proses kajian akan membuktikan bagaimana orang-orang Langkah Suka makan. Okey, salah satu daripadanya adalah bahan, adalah yang paling penting di dalam masakan orang-orang Langkah Suka. Kerana di dalam tulisan saya tentang masakan orang Langkah Suka itu adalah siapa orang Langkah Suka itu? Apa orang Langkah Suka makan? Kan? Bagaimana cara hidup, cara berpakaian dan sebagainya, semua mempengaruhi. Jadi dari segi arkeologi, bagaimana tanah yang menghasilkan sumber makanan kepada orang-orang di situ. Sebab dia akan ambil apa yang ada di situ. Contohnya lengkuas. Okey, saya sudah cuba. Lengkuas yang saya beli di Pasar Borong Selayang untuk saya buat singgang Langkah Suka, hasil dia memang out, tak boleh guna. Memang bukan tak boleh guna, memang tak keluar rasa dia. Tetapi tanah yang ada di Langkah Suka itu dengan lengkuas yang ada di situ seperti garam. Garam yang saya gunakan, garam yang kita guna garam biasa dengan garam yang saya beli dekat Patani, Kampung Jambu, Yarang Patani, itu adalah yang original yang pernah saya diijazahkan oleh guru, saya panggil guru, oleh makcik-makcik yang mengajar saya. Okey, jadi secara ringkasnya, saya tidak mau mengambil masa tuan moderator panjang, maaf, sebab saya agak semangat sikit tentang ni. Begitulah yang saya boleh kongsikan, beberapa kehebatan yang ada sebenarnya di sebalik apa yang telah
wujud pada masa zaman Langkah Suka dan kegemilangannya. Next, saya takut ada lagi ke? Allah, ada lagi. Azhar and his, apa dia tulis itu, and his quill apa semua. Ini masa saya buat masakan di Singapura. Sekiranya ada terlebih dan terkasar, saya mohon maaf dan buat setakat ini saja untuk buat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentation yang sangat menarik ya. Gambar-gambar tu sampai terliur tengok. Adalah gambar tu cantik, makanan pula sedap. Allahu Akbar. Okey, kita tak nak membuang masa, kita terus bersama saudara Erin Khoo. Kalau boleh, saudara Eddie mungkin akan menyorot kembali the glory, Langkah Suka pada zaman kegemilangan dia. Silakan. Selamat pagi pada para hadirin semua. Dan terima kasih atas undangan ke pentas ini untuk berbicara tentang Langkah Suka. Dan saya sangat terpegun dengan tajuknya, iaitu Illusion of Langkah Suka, iaitu bayangan atau khayalan Langkah Suka. Dan selamat pagi kepada Tuan Moderator dan abang saya yang dihormati, Abang Nurhaiza dan juga Saudara Azhar. Saya tidak ada slide. Sebenarnya saya rasa kita ni kadang-kadang saya cemburu sedikit dengan kedua abang saya sebab mereka bincang perkara asas yang menggunakan mata. Tetapi dalam kebudayaan Melayu terutamanya, pendengaran itu sangat penting, ya. Jadi sejarah lisan. Dan sebenarnya setiap saraf kita kena hidup apabila kita berbicara dan menukar pandangan, fikiran dengan telinga, dengan mata. Tetapi generasi kita sekarang ni, kita terlalu terpegunlah dengan yang bermata, ya, yang visual. Mungkin P. Ramlee akan kata itu ada mambang mata lah, hanya menarik kita di situ. Dan kita telah banyak lupa pada penurunan sejarah kita, ya. Dan sebenarnya sangat penting kita membincangkan Langkah Suka sekarang ni sebab ia mengungkapkan satu masalah tentang pensejarahan di kalangan masyarakat kita pada masa ini. Dan saya akan cuba memasalahkan, dalam bahasa Inggeris tu problematize Langkah Suka. Sebenarnya sejarah kita berada dalam satu keadaan yang agak lelah dan mungkin cemas. Saya tidak begitu mengagungkan pengetahuan berinstitusi. Walaupun institusi itu sangat penting, ya. Saya muncul dari institusi. Ijazah pertama saya ialah falsafah Islam. Kemudian membuat ijazah tinggi atau masters dalam bidang arkeologi. Selama 10 tahun nak cuba habiskan PhD dalam bidang falsafah agama, ya. Jadi saya akan cuba membawalah para hadirin ke satu alam yang agak luhur, ya, subliminal atau abstrak, apabila kita membincang Langkah Suka. Jadi saya cuba nak buat merangkumi dan memberi kesimpulan kepada apa yang telah dibicarakan. Dan sebenarnya sekarang ini kita mempunyai masalah dalam pendekatan terhadap sejarah atau kepada sejarah. Kita juga mempunyai masalah apabila bergelut dengan pensejarahan, itu historiografi, ya. Beberapa tahun yang lalu, ayah saya yang merupakan sejarawan kebangsaan atau national historian, dan kita harus memperingati tahun ini ialah tahun ke-50 Dasar Kebudayaan Kebangsaan, ya. Dan ayah saya yang telah membentangkan kertas kerja pada Kongres Kebudayaan Kebangsaan, ya. Dan juga Rukun Negara. Ayah saya merupakan salah seorang penggubal Rukun Negara. Masalahnya ialah pada masa itu ada keadaan pasca Mei 13 untuk cuba menentukan apa itu sejarah
Pada masa itu istilah pun agak rumit ya. Kita tidak tahu istilah mana yang akan digunakan untuk sejarah. Ada yang cuba memohon kita menggunakan istilah riwayat untuk sejarah. Ada yang cuba mempelawa kita menggunakan istilah tawarikh. Tawarikh itu mempunyai akar dalam bahasa Arab, ya. Dan tawarikh itu sebenarnya menumpu kepada tarikh atau memberi tarikh kepada sesuatu, ya. Akhirnya kita menggunakan istilah sejarah yang jauh lebih luas dan lebih luas ungkapan dia. Tetapi pada masa ini kadang-kadang kita bergegas untuk memberi satu penentuan kepada satu pengalaman yang mungkin tidak wujud, seperti yang diulas tadi oleh Abang Haiza tu, iaitu kita cuba mencari sisa-sisa runtuh yang tak wujud. Ya, dan kadang-kadang saya juga berpolemik dalam usia negara Malaysia 30 tahun ini, di bawah naungan Dr. Mahathir misalnya. Dan saya tidak ada apa-apa masalah dengan Dr. Mahathir, saya biasa bergaul dengan dia. Tetapi seakan aspirasi kita ialah untuk membina monumen-monumen yang sebenarnya tidak wujud dalam sejarah Melayu, orang Melayu terutamanya. Ya. Malahan yang menjadi ironis atau bercanggah ialah salah satu daripada peradaban yang paling awal yang dapat dirakam di Asia Tenggara wujud di Kedah, di Lembah Bujang. Jauh sebelum Borobudur dan Angkor dan sebagainya sudah wujud, walaupun ia peradaban yang agak sederhana, ya, tidak mempunyai monumen yang begitu besar. Monumen itu selalunya biasanya dikaitkan dengan kuasa, perebutan kuasa. Dan ia merupakan salah satu ufuk utama dalam memahami peradaban awal di Asia Tenggara. Ya. Kedah itu merupakan salah satu peradaban yang mempunyai kesinambungan yang tak henti sehingga hari ini. Ya. Dan ia ada berbagai nama lah, seperti yang dibincang tadi, bahasa Cina ada, bahasa Arab ada, tapi asasnya adalah bahasa Tamil. Kedah, Kadaha, Kadeh itu adalah cerita, penceritaan yang besar, Kadaha. Okay? Sebelum itu ada juga rujukan di Ramayana, tapi Ramayana itu ada 900 versi Ramayana ya di India. Dan kita merujuk kepada versi Tamil yang ditulis oleh Kamben, ya, yang merujuk kepada tanah Melayu itu sebagai tempat istirahat Maharaja Wana, ya, dan diberi gelaran Yavad Vipam, tanah emas, di mana sungai yang mengalir itu adalah emas. Dah wujud dalam rujukan itu dalam Ramayana. Okey, tetapi sekarang ni masalah kita ialah apakah yang benar dari segi fakta dan apakah yang benar dari segi mitos dan pembayangan, ya. Kita belum lagi dapat memperhalusi masalah ini. Dan kadang-kadang yang merupakan mitos, dan mitosnya tidak kurang sumbernya bagi sejarah, ya. Hanya persefahaman kita yang harus dihalusi. Beberapa tahun yang lalu, ayah saya misalnya bergelut agak tenat dengan beberapa pihak atas satu soalan, hang tuah itu wujud atau tidak wujud, ya. Dan memang banyak yang selama 1 tahun mereka bergelut, tetapi tak ada sesiapa orang pun yang bertanya soalan yang lebih penting. Apakah hang tuah itu wujud atau tidak wujud? Soalan yang utama, soalan yang pokok. Sebenarnya kalau kita merumusi pendekatan sejarah orang Melayu, yang pentingnya apakah nilai yang diungkapkan oleh hang tuah itu. Ya, mungkin hang tuah itu wujud, tetapi dia tak wujud sebagai seorang saja. Ia menjadi ungkapan kepada beberapa laksamana misalnya,
Jadi dan sumber utama hikayat Hang Tuah itu ialah Hang Tuah itu adalah hikayat Hang Tuah. Ya. Hikayat Hang Tuah itu merupakan satu pengkaryaan yang berambil zaman yang masa yang agak lama dan mungkin ditulis oleh beberapa tangan, bukan saja satu tangan. Ya. Dan apabila semua orang bergaduh, berselisih faham dan sebagai Hang Tuah, mereka tidak menimbulkan soalan apa terjadi kepada Hang Tuah selepas dia membunuh kawan karibnya Hang Jebat. Dia menghilangkan diri. Dia masuk ke dalam Gunung Tahan ya, Gunung Tahan ya. Gunung Jerai. Gunung Tahan ya. Dia masuk ke sana dan dia menjadi orang yang bersamadi. Ya. Dan ini adalah cerita yang utama. Ini adalah pengajaran hikayat Hang Tuah sebenarnya. Ya, kita menitik beratkan kesetiaan, tetapi itu tidak menjadi. Dia tidak pulang kepada istana dan menjadi hulu balang Laksmana. Ya, dia mengeluh diri dan dia menghilangkan diri dan bersamadi. Ya, so banyak soalan yang timbul. Sekarang ni, misalnya kita banyak menghayal lah tentang sejarah kita, sebab kita tidak punyai fikiran yang dapat bergelut dengan masalah-masalah bayangan sejarah kita. Pendekatan kita masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan orang Barat. Saya tidak cuba nak memperkecilkan sumbangan orang Barat. Sebenarnya sangat-sangat penting. Sebelum kedatangan orang Barat, tidak ada rakaman sejarah kita. Ya, semua diturun mengikuti secara lisan. Orang Baratlah, orang Inggeris terutamanya, yang banyak telah merakam sejarah ini. Dan satu perubahan dan telah berlaku pada abad ke-20-an, ya, iaitu perspektif sejarah, tulisan sejarah oleh orang Barat, perspektifnya telah berubah. Ya, ia cuba menerokai sejarah secara mendalam. Ya. Jadi kamus misalnya, kamus bahasa Melayu, rakaman Winstead dan Wilkinson, itu sangat penting, besar sumbangannya kepada perkembangan bahasa Melayu. Ya, jadi kita jangan terlalu mabuk dengan anti kolonial ini. Ya. Kita harus memperhalusi pendekatan kita. Sekarang ini walaupun kita cuba melawan unsur pengaruh kolonial, tapi kita mengangkat pendekatan dia juga. Ya. Jadi kita kena faham macam mana kita harus menggunakan ini. Dan salah satu aspek yang sangat-sangat penting, ini yang saya telah katakan tadi, saya tak sangat mengagungkan institusi. Ya. Sebab soalan keturunan, ya. Keturunan dan wasiat dan warisan pengetahuan kita adalah dengan memupuk perhubungan intim dengan guru. Itu adalah sangat penting. Jadi walaupun saya banyak berijazah dan sebagainya, saya adalah anak angkat kepada Tok Dalang yang sangat terkemuka di Kelantan ni, Daulah Baju Merah. Dia yang banyak, bukan saja mengajar saya tentang wayang kulit, tetapi mengenai pandangan dunia. Dan masalah kita sekarang dengan langkah suka ini, ialah kita cuba memberi penentuan dari segi sempadan, dari segi tarikh, ya, dan kita bergegaslah mencari keruntuhan yang tidak wujud sebenarnya. Jadi banyak ada pergelutan langkah suka ini di mana sebenarnya. Ya. Misalnya ada pengkaji-pengkaji Inggeris yang memulakan bidang arkeologi di rantau kita. Misalnya Quaritch, Wales, dan seorang sarjana yang sangat saya mengagumi, nama dia Paul Wheatley,
yang telah menulis buku The Golden Cursonist. Ya. Mereka sebenarnya banyak berselisih faham tentang di mana wujudnya Langkasuka. Ya. Dipercayai Merong Mahawangsa, iaitu salah silah negeri Kedah, dirakam dan ditulis pada zaman Langkasuka. Jadi ibu kota Langkasuka itu di Kedah lah. Ya. Ada kemudiannya yang memang dalam buku Spirit of Wood, memang kita telah juga membuktikan bahawa Langkasuka pernah wujud di Kelantan Patani. Ya. Sebenarnya Langkasuka ini pada masa itu, sekarang ni kita sudah fahami bahawa rantau Asia Tenggara yang sudah lama dipercayai sebagai satu rantau yang agak damai, ya, dan pergolakan sejarahnya agak lembut, ya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Sebenarnya rantau Asia Tenggara ini penuh dengan perang persaudaraan. Jadi kota Langkasuka itu sudah pasti atau mungkin sentiasa bergerak. Ya. Dan kadang-kadang mungkin serentak ada 2 ibu kota untuk Langkasuka. Ya. Jadi ini merupakan satu masalah lah apabila kita cuba nak menentukan sesuatu. Kita harus menerima sejarah Asia itu dan juga sejarah Barat. Tetapi sejarah Barat sekarang ini mempunyai krisis juga. Ya. Sebab terlalu menentukan fakta dan apa yang saya panggil sejarah muktamad. Sejarah harus didekati dan dianggap sebagai sesuatu dalam kesinambungan. Tidak ada yang muktamad dalam sejarah, sebab setiap ruang terbuka. Ya. Saya banyak memberi ulasan ini. Ada masa lagi ke, Tuan Moderator? Saya memberi ulasan ini sebab saya juga menganggap diri saya mewakili satu generasi yang sangat penting. Zaman ayah saya, memang mereka mengejar fakta. Sebab kurang fakta. Ya. Dan mereka memang mengejar sejarah yang berasaskan persepsi. Ya. Misalnya J.W.W. Birch. Dia wira ke? Dia hantu? Mana? Ya. Ini menjadi, ya. Dan sekarang ni ada satu golongan pula yang saya gelar sebagai sejarawan yang mencari identity historians. Ya. Tetapi setiap puak ini dia ada matlamat dia. Ya. Matlamat dia memang sahih, saya tak mengutuk. Tetapi saya generasi pasca Mei 1369, saya lahir pada tahun 1969. Kita terperangkap dalam kedua dimensi ini. Ya. Dan misalnya agak lama zaman ayah saya yang cuba menimbulkan satu persefahaman tentang categories of knowledge. Ya. Pengetahuan yang dapat dipisahkan ikut kategori. Tetapi sudah lemas dah cara itu. Dan mereka tidak menganggap mitos itu sebagai sumber sejarah yang utama. Ya. Kita hanya perlukan fakta dan kita perlukan tarikh. Tetapi seperti yang sudah dinyatakan, ini tidak memberi satu gambaran yang penuh. Jadi seperti juga. Dan kemudian saya terperangkap apabila kita cuba membuka ruang dalam usaha untuk menerokai budaya. Tetapi budaya itu banyak melibatkan sejarah. Ya. So ada ketegangan dan percanggahan di sini. Kita ikut jalan spesialis atau kepakaran, atau kita ikut jalan generalis, ya, atau yang menerokai alam ilmu yang umum. Ya. Ya, melibatkan bahasa, melibatkan budaya, melibatkan pakaian, melibatkan kesenian, ukiran.
dan bahasa sangat penting. Sekarang yang saya rasa saya agak tersinggung ialah kemudahan kita dalam bahasa itu sudah sangat tersingkat. Ya. Bahasa Melayu terutamanya kini sedang terancam. Ya. Ia diberi satu penentuan yang tidak wujud. Biasanya dalam bahasa Melayu satu perkataan boleh ada 9 makna yang bercanggah, ya, ikut permainan bahasa itulah. Jadi pantun akan wujud dari situ, seloka wujud dari situ, mantra wujud dari situ. Ya. Dan apabila abang Nur Haiza mengatakan dengan poknik ni memang banyak merunsingkan saya lah. Ya. Sebab saya biasa dengan sejarah yang berasaskan fakta. Tetapi saya pernah tanya dengan Bang Nik, langkah suka ini tak ada bukti sebenarnya. Dan jawapan dia, buktinya adalah di bawah tapak kaki saya. Nah, itu jawapan dia. Tanah bumi kita, pokok kita. Dan saya terpaksa mengira atau mengambil dengan serius pertuturan sebegitu. Seperti mana kita masuk dalam alam Mok Yong dan Main Puteri dan wayang kulit. Dan saya rasa begitu, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih. Sebab ini yang akan membuka ruang untuk kita mengalami penghayatan budaya kita, dipenuhi dengan bahasa hantu dan jin dan jembalang sekarang ni. Sebenarnya banyak alat, ya, banyak lapisan dalam perbahasannya, seperti mata ketiga, guru asal. Apa sebenarnya? Ini adalah rangkapan dan ungkapan falsafah kita. Tanpa ini, peradaban Melayu tidak berfalsafah. Ya. Dan kita harus memahami bahawa kita boleh mendekati langkah suka secara formal, secara berinstitusi, tetapi kita tidak akan sebenarnya dapat menggenggamlah pengalaman itu. Dan apabila kita tidak cukup butir-butir dan kita tidak sanggup keluar daripada rangkaian itu dan cari butir-butir atau sumber-sumber sejarah dalam bahasa, dalam pakaian dan sebagainya, oleh kerana kita tidak punyai cukup fakta, kita akan mula menghayal dan kita akan mereka fakta kita. Ini banyak berlaku dalam sejarah kita. Sebab kita tidak punyai asas pendekatan. Jadi dalam membincang, membahaskan isu langkah suka, ya memang ada kerangka berilmiah, ilmiah tentang asal usul dan sejarah langkah suka. Tetapi kita harus tahu bagaimana kita ingin menahkodai, memperhalusi persepsi kita tentang apa itu langkah suka sebenarnya. Ya. Dan ia membawa kita ke satu soalan yang jauh lebih besar lah. Ya. Apa itu peradaban? Apa itu jati diri? Ya. Ini semuanya adalah soalan-soalan yang berasaskan falsafah. Kalau asas falsafah kita telah ditarik dari kita dan dijadikan sesuatu yang lain, ya, dihantui dengan hantu dan bahasa hantu, ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Sebab ada satu ruang lagi yang sangat penting, iaitu agama. Ya, tasawuf misalnya. Apakah bayangan langkah suka dalam pengalaman orang Kelantan sebagai orang Islam yang banyaknya sebenarnya berada di landasan orang Sufi atau tasawuf. Satu ruang lagi yang besar. Boleh saya juga memberi sedikitlah, tetapi sekarang masa tersentak dan kita nak masuk ruang itu dia agak panjang lebar dan sebagainya. Tetapi saya ucapkan terima kasihlah sebab memberi masa, meminjam telinga dengan hujah ini, dan kita
mungkin akan buka ruang untuk perbincangan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak saudara Adinku, yang mana beliau mengutarakan series of problem statement tentang cara kita menggarap sejarah. Dan salah satu poin penting yang beliau menyatakan adalah kepentingan untuk mendapatkan ilmu itu daripada guru yang ialah mungkin guru dan keturunan susu galur yang sebagainya. Itu adalah antara sumber ilmu ataupun sumber sejarah yang mungkin boleh dipercayai kesahihannya. Okey. Kita akan berdialog. Saya juga macam saya sebut tadi, kita akan beri peluang juga kepada kalian di Dewan ini untuk mengemukakan soalan. Saya akan buat macam semalam, saya akan turun ke lapangan. Kalau ada soalan sekarang, boleh. Saya turunlah sekarang ya. Saya perlukan saya punya LO untuk bagi mas saya satu, boleh? Kalau ada soalan, angkat tangan untuk kita berdialog sebentar bersama panel kita di atas. Ada soalan? Boleh tampil di tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Nawi, seorang aktivis pelancongan dan juga pemandu pelancong turis guide, dan juga saya peminat seni dan budaya lah. Jadi sebelum tu saya rasa sebab juga tadi, sebab beberapa panel di depan tadi menunjukkan gambar almarhum Nik Rashidin yang saya kenal sejak berumur 5 tahun lagi. Rasa sebab juga tadi. Okey, saya terus berbalik kepada soalan, saya tak nak panjang. Saya penggiat pelancongan, aktivis pelancongan. Saya nak minta cadangan daripada panel-panel, cadangan ataupun penambahbaikan yang terdapat dalam industri pelancongan ni dari sudut konteks kesenian dan budaya. Sebab saya nampak di Kelantan ni, saya asal Kelantan dan saya juga berdarah Langkasuka. Dan saya nampak ada beberapa perlu penambahbaikan lah dari segi sudut pelancongan. Sebab saya, pengalaman saya pernah bawa pelancong daripada beribu negara lah, beratus negara lah. Dan pelancong ni amat suka datang ke Kelantan untuk melihat seni dan warisan cara hidup orang Kelantan. Orang Kelantan ni tak kira Melayu, Cina, Siam, sama saja. Peradaban dia memang cara hidup dia pun memang agak unik dan lain daripada yang lain. Dan saya harap panel di hadapan saya ni boleh bagi cadangan bagaimana untuk menambah baik lagi pelancongan berdasarkan seni dan warisan di Kelantan. Itu saja. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Hisham. Isai. Okey. Cantik baju YouTube Mungkin Abeja ataupun saudara Azhar ingin jawab, respon kepada soalan share tadi Silakan. Terima kasih yang bertanya, Isa. Okey. Sekadar pandangan, saya dari segi cadangan mungkin tidak. Saya hanya memberi pandangan. Selama saya berkecimpung sebagai orang yang ambil berat lah tentang apa yang ada dalam budaya Kelantan semua. Dan apa yang penting bagi saya adalah dua perkara yang penting lah. Yang pertama adalah aset dan yang kedua adalah apresiasi. Itu adalah menjadi satu apa dia panggil sesuatu yang penting lah bagi saya dari segi konteks pelancongan lah. Aset dan juga apresiasi ataupun penghargaan. Kita sebenarnya mungkin kena ukur sendiri tentang penghargaan kita terhadap aset yang kita ada. Mungkin kalau kita tidak faham aset yang kita ada, bagaimana kita nak menghargai. So, orang mungkin tidak kenal apa yang ada di sebaliknya. Seperti Langkasuka. Langkasuka kalau kita tengok dalam peta mana-mana buku teks ke apa, mungkin dia tidak di-highlight
siapa yang nak highlight kalau bukan orang yang sendiri, orang kita sendiri yang jumpa benda itu. Sebagaimana yang ada di Kelantan. Sebab itu, pada peringkat awal, saya sudah fikirkan 20 tahun lalu. Bila orang membicarakan tentang keris, siapa saja yang ingin membicarakan tentang keris? Keris adalah satu benda yang tradisional, benda yang lapuk, benda yang ini. So, apa yang ingin dibicarakan lagi tentang benda lapuk itu? Dari segi institusi pengajian, kalau you nak buat design ataupun tesis kalau dalam architecture, lebih baik you kena handal dulu buat design tentang bagaimana fluence Zahadid ke ataupun sama mana yang you kena pandai itu. Tapi bila kita masuk tentang nak ceritakan tentang tradisional ini, kita mungkin second class pada begitu. So begitu juga yang ada di sini di Kelantan, sudah terputus di situ bagaimana mengenali aset ataupun mengetahui aset yang amat hebat. Justru tidak ada penghargaan. Bagaimana dia dia boleh jadi sesuatu yang dihargai. Itu saja. Abang Eja mungkin nak tambah? Tak ada. Okey, saya nak sebut Silakan, sikit. silakan. Ya. Kita ni dalam bahasa yang lain, kita jangan banyak selalu mengeluh pasal ni. Kita harus sebenarnya negeri Kelantan ni boleh jadi negeri lambang utama ya, bagi budaya dan juga isu-isu seperti perpaduan. Ya. Apabila saya masuk ruang menorah misalnya, saya nampak ada permainan di kertik, dan memang kebanyakan daripada permulaan permainan menorah itu berasaskan budaya Siam Buddha. Tetapi penceritaannya ialah dalam penceritaan orang Kelantan Melayu lah, banyak pemuzik Melayu, dan beratusan tahun ini sudah berlaku. Tetapi di pusat Kuala Lumpur kita asyik nak cakap pasal perpaduan. Ini bukan perpaduan ya, dah muncul ya. Jadi ini selalu seruan saya lah, kita bincang pasal perpaduan, penyatuan dan sebagainya. Sebenarnya sebelum kita wujud sebagai negara bangsa, kita sudah wujud sebagai satu masyarakat. Ya. Negara bangsa itu muncul dan dilahirkan atas asas kita sebagai satu masyarakat. Tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Ya. Dan negeri Kelantan merupakan puncaknya sebenarnya. Ya. Tetapi dalam isu pelancongan, kita agak kebelakangan dari segi fikirannya berbanding dengan Indonesia misalnya. Misalnya ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi orange economy, green economy, tropical economy, creative economy. Ini sudah menjadi asas kepada rancangan-rancangan ekonomi di Indonesia, di Thailand, di Indonesia. Di sini, setakat UPIN dan IPIN, itu adalah persefahaman kita tentang creative industry. Jadi ini tentang pelancongan dan kaitannya dengan ekonomi, kita harus ada persefahaman tentang pendekatan ekonomi yang kian berkembang di merata dunia lah. Tetapi kita terpencil. Salah satu daripada pendekatan pembangunan yang sangat penting sekarang ni di kebanyakan negara tengah membangun ialah untuk membangunkan ekonomi tempatan, ya, untuk mewujudkan satu rantai ekonomi di antara ekonomi, budaya, pelancongan, craft, ya, kepakaran tempatan itu. Ya. Kita tidak buat begitu. Ya. Kita tidak faham. Dan saya rasa kita dari segi melahirkan benda-benda budaya kita pun sudah sangat jauh lah. Sebab banyaknya dalam bahasa Inggeris boleh digelar sebagai kitsch, yang agak hodoh. Ya. So kita kena memperhalusi fikiran kita. Kita agak kebelakangan. Ya.
Dan kita tidak punyai institusi-institusi yang dapat mendukung persefahaman sebegini. Sebab mereka pun terpencil, tidak tahu. Saya bercadanglah, saya gesa semua orang untuk pergi dan merumus rancangan ekonomi 2050 negara Indonesia. Ya, sangat-sangat dan sudah pun membawa banyak faedah. Ya, bukan semua anak muda kita nak kerja dalam factory. Mereka boleh menggunakan tangan. Mereka mungkin ada haluan kepada kesenian. Bukan semua anak muda kita nak kerja dekat kilang. Itu macam menyampah kepada kepada budaya kita sendiri. Ya. So dalam usaha pelancongan misalnya, pelancongan itu tidak berasas atau berakar pada ekonomi keras, hard economy. Dia berakar pada ekonomi lembut, soft economy. Ya. Dan soft economy, ekonomi lembut itu harus beriringlah dengan pendapat atau fikiran tentang ekonomi keras. Jadi ini harus dibangun dan kita boleh membawa kemakmuran ke setiap kampung, ke setiap, kalau kita dapat membangunkan rantai pelancongan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya, dan belia di setiap rantau di Malaysia ini. Ya. Saya nak bagi satu contoh lepas itu saya nanti. Bario di Sarawak. Bario adalah tempat yang sangat terpencil. Ya. Kalau naik kereta, ambil 10 hingga 12 jam. Kalau tidak, kita kena ambil pesawat. Tapi pesawat yang guna propeller yang mungkin 10 orang boleh. Yes. Okay. Tetapi Bario itu sangat terkenal hasil beras dia. Beras tingan ya, di atas gunung. Ya. Ya. Dan sangat terkenal dengan garam. Garam jambu merah. Merah jambu merah. Pink salt. Ya. Tapi pink salt ini datang dari gua di Bario itu. Ia digunakan oleh orang seperti Gordon Ramsay. Ya. Master chef yang sangat terkenal di dunia. Ya. Menggunakan garam Bario. Ya. Tetapi di kalangan orang Malaysia tak kenal pun. Dan apabila saya cakap dengan kaki tangan Kementerian Pelancongan, kenapa Bario ini tidak dihebohkan? Dia cakap, ayah sangat rumitlah nak pergi sana, payah orang nak itu keistimewaannya. Jadi yang menjadi istimewa pada kita pun kita tidak tahu macam mana nak angkat. Banyaknya adalah fikiran kolot lah, saya minta maaf cakap gitu. Ya. Dan tiada imajinasi dan tiada pengalaman. Jadi sebagai orang yang terlibat dalam pelancongan, tolong beritahulah. Kita buat penyelidikan dan kita harus menggesa mereka untuk berubah fikiran. Ini yang begitu kebelakangan. Terima kasih atas jawapan yang dikemukakan. Lagi soalan daripada, silakan yang bersongkok macam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar. So saya ada dua soalan. Satu saya akan tujukan kepada Abang Nuhaiza dan satu lagi kepada saudara Erin Ho. Okey, saya amat berminat dengan apa yang ditekankan oleh Abang Jah sebentar tadi mengenai antara perkara-perkara yang menarik untuk dikaji adalah seni ukir, manuskrip dan sebagainya. Salah satu yang saya tertarik dan hasil perbincangan kita sebelum ni dengan Abang Jah adalah berkaitan tentang kesenian telepok. Apa yang berlaku adalah berdasarkan kajian saya mendapati ada hubungan antara kesenian telepok dan juga pembuatan surat-surat Melayu. Kebanyakan penyelidikan lepas apabila dia mengkaji tentang manuskrip, dia fokus sahaja semata-mata kepada manuskrip. Dia tidak melihat kepada tekstil. Itu saya dapati kekurangan atau dia tak well diverse, dia tak mempunyai pelbagai cabang ilmu tu dia tak rangkumkan atau cross field dia tak buat. Jadi apabila saya sedar penemuan ni, saya tulis kertas kerja dan saya akan bentang pada Atma pada bulan hadapan mengenai hubungan ini. Jadi salah satu yang tadi Abang Jah sebutkan tentang ni adalah tentang rumah. Abang Jah sebut tentang rumah di mana ukiran yang terdapat atau ukiran halus ini juga
dibuat pada sarang, telepuk dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Abang Hajar, penggunaan tapak berbeza ini ataupun medium atau platform berbeza yang diletakkan di atas rumah, yang diukir pada sarang dan motif yang mungkin diterapkan pada tekstil ataupun motif yang diletakkan pada surat-surat warkah-warkah diraja Melayu ini, adakah motifnya itu sama atau mempunyai hubungan? Sebab kadang-kala kita melihat, oh ini orang tekstil, dia hanya semata-mata tekstil. Banjar ada sebut, oh ni orang kayu, bila dia masuk kayu, orang tekstil semua terkejut. Ini kesilapan kita yang kita kena perbaiki, kita semua kena perbaiki. Sebab setiap satu tu mungkin orang yang menenon itu juga adalah orang yang membuat surat, dan mungkin orang yang menelepuk itu juga adalah pengukir kayunya juga. Maknanya dia mungkin mempunyai pelbagai, kita panggil pelbagai bakat. Ya, mungkin raja suruh dia buat surat diraja, raja suruh dia buat telepuk kerana kemahiran dia menguasai penggunaan perada emas. Jadi saya nak tanya Abang, adakah setiap konteks atau setiap platform, bermaksud kita panggil manuskrip, kita panggil ukiran, itu ada persamaan dari segi motif? Maka jika ada persamaan, adakah wujud hubungan antara sama dia, maknanya mungkin adakah orang yang sama dan sebagainya? Untuk saudara Edin Khoo, saya ingin bertanya juga tentang soalan ini simple. Pandangan tuan terhadap researcher yang terlalu niche, dia terlalu berfokus, end up dia tak cross field, dia tak melihat daripada sudut yang lebih besar. Macam saudara Edin mengkaji bukan setakat ukiran, bahkan kepada seni persembahan. Maka kita punya perspektif tu pelbagai. Berbanding sebagai contoh, saya mengkaji tekstil. Apabila saya mengkaji tekstil, saya terpaksa juga melihat kepada manuskrip Melayu. Apabila saya melihat manuskrip Melayu, saya jumpa penggunaan perada emas. Apabila saya jumpa penggunaan perada emas, saya jumpa sama corak, motif, teknik, gaya lebih kurang. Jadi kat situ kita dapat membina satu bentuk hubung kait antara bidang-bidang tersebut. Sebagai contoh tekstil, kita dapat melihat pergerakan, penghijrahan penduduk. Sebentar tadi panel mengatakan tentang makanan juga salah satu, makanan sebagai salah satu bukti. Abang Jah kata, kalau orang tu tertinggal, maknanya kalau perang atau apa, elemen kita tengok bahasa. Elemen yang kita tengok makanan, itu yang dibawa. Dan saya nak tekankan juga di sini, salah satu yang akan dibawa adalah tekstil. Tekstil ini kita dapat belajar tentang pergerakan budaya, penghijrahan masyarakat setempat. So soalan saya kepada saudara Edin dan juga kepada Abang Jah. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Khairul. Soalan kepada Abeja dan Terima kasih, dan Khairul. Edin. Lama sangat duduk ni, nak diri pula. Silakan. Betul agak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus soalan tu, sebab saya pun tak ada masa tadi. Jadi saya takut saya tak sempat nak habiskan semua. Jadi terima kasihlah Khairul, tolong. Sebab itu saya jawapan dia mudah saja, kena buat satu fakulti pasal motif je. Sebab daripada motif itu dia akan pergi ke mana-mana tempat dia nak letak dinding kan. Sekarang ni medium baru kan. Medium dah pakai komposit, dah pakai semua benda yang dia pakai. Foam sendiri pun saya pernah menggunakan motif. Sebab motif itu takkan hilang. Yang akan jadi mahal, kayu mungkin jadi harga macam emas. Dah takkan pakai lagi untuk bangunan-bangunan yang besar macam ni. Macam dewan, dia takkan guna lagi kayu. Sebab kalau dalam dewan saya nak pakai kayu, dia kena spend dalam 5-6 juta, mungkin lebih. Mana dia akan menggunakan komposit. Tetapi motif itu tidak hilang. Yang saya risau, motif itu telah dinodai, telah dirosakkan oleh tangan-tangan yang nak mengkontemporarikan. Kontemporari tak salah. Saya pun pernah buat tetapi mesti ada asas. Mesti ada belajar asas motif itu. Apa itu motif dulu? Sebab soalan-soalan yang Khairul sebut tadi, betul. Dalam kerja-kerja kraft ini sebenarnya dinaungi oleh raja-raja. Wujudnya orang-orang kraft, orang yang ada kebolehan. Mungkin kalau motif, mungkin ada seorang yang master dia yang jaga motif. Jadi motif tu yang dia ajar motif kepada tekstil. Dia ajar motif kepada bidang penulisan. Dia ajar motif pada bidang ukiran. Jadi bila kita tengok motif itu selari, walaupun ada berbagai-bagai jenis bunga-bunga yang berbeza,
Tetapi kaedah pengolahan dia, itu kena belajar daripada dia. Macam seni bina. Motif ni adalah seni bina. Macam kita nak buat bangunan, kena tanya arkitek, berapa tahun arkitek belajar? 3, 4, 3 tahun. Mana kalau kita ngaji di universiti, 5 tahun. Jadi mana motif ni kena, dia adalah binaan. Sebab saya selalu sebut motif bunga adalah binaan. Sebab nak bentuk, nak membina lingkaran ataupun olahan dia tu. Sebab tu dia kena ada seorang yang sangat pakar. Baru dia boleh pergi ajar kepada bidang-bidang medium-medium yang berbeza. Sebab tu bila saudara Khairul tanya tadi, ya, maknanya ada satu orang yang menjaga motif. Sebab motif itu adalah identiti. Motif itulah bahasa. Mana orang tengok, sekarang ni pun kita tengok bunga Jawa. Kenapa kita sebut bunga Jawa? Sebab motif itu itulah identiti yang dia bawa. Bila kita buat bunga yang ada sekarang yang buat dengan foam, dengan apa ni, yang buat dengan tu lukis ikut dan tu, tanya bagi mana bunga ni. Tak ada. Sebab itu dia sudah jadi semua design ni guru yang mengajar pula, lecturer balik daripada Amerika. Dia pun bawa lah motif-motif yang entah apa lah, tidak ada identiti. Sebab motif itu adalah identiti. Jadi saya sarankan kepada universiti, kalau boleh di Kelantan lah UMK. Tapi saya ingat ATMA, saya pernah di ATMA. Mungkin ATMA boleh bantu untuk buat satu, apa dia panggil, fakulti ke atau fakulti ni mungkin besar sangat, mungkin ada satu ruang untuk buat studi pasal motif saja. Sebab di situ dia boleh pecahkan, barulah kita tak rosak. Ya? Macam struktur binaan juga, bangunan arkitek dia sama, seluruh dunia sama je. Semua bangunan-bangunan yang berbeza itu yang kita boleh kenal kan. Buat bangunan rumah tradisional Melayu Kelantan, kita boleh kenal. Itu identiti yang ditinggalkan. Kita tengok pemelih, kita boleh kenal dah. Itu yang penting dikekalkan. Itu ada beberapa elemen yang harus dikekalkan, dijaga supaya tidak rosak, supaya tidak dibuat ikut sedap. Ya? Kalau kita nak mengenal identiti kita, sebab kita dah hilang dah, sebab kita terlalu sekarang ni Korea pula dah. Saya duduk di rumah tu, apa? Remote control, anak saya pegang. Sebab Korea, jaga. Ya? Sebab kita dah terpengaruh. Anak-anak kita macam mana kita nak train anak kita kalau dia dah berminat benda tu. Sebab tu kena ada daripada universiti, mesti universiti. Saya akan salahkan universiti. Berapa belah ada universiti kat Malaysia ni, Aidin? Puluh universiti. Apa dia buat? Jadi saya minta itu je lah. Saya Cik Khairul faham. Terima kasih. Silakan, saudara Aidin. Sebenarnya kepakaran tu kadang-kadang sangat penting juga. Saya buat ijazah tinggi di SOAS, School of Oriental African Studies. Sangat menarik tempat tu. Kadang-kadang ada hanya satu pelajar yang buat pengkajian misalnya dalam lambang bunga dalam kimono Jepun di istana abad ke-17-an. Ya. Begitu pakar sekali. Tapi kita perlu selalu berbicara. Ada mereka yang lebih senang dengan cross referencing. Ada yang mempunyai terpulanglah kepada otak kita macam mana yang lebih fasih. Tetapi selalunya yang pentingnya selalu kena ada konteks. Jadi pakar itu harus juga berbicara dengan generalis harus mencari kepakaran dan sebagainya. Itulah caranya kita buat Spirit of Wood, ya. Sebab saya tak fasih dengan yang begitu rumit punya lambang bunga dan sebagainya, tetapi ada percantuman dan kita ni dapat bekerjasama. Jadi kita harus memupuklah pendekatan sebegitu, kerja dan menyelidik secara berkumpul. Okey, terima kasih saudara Aidin. Okey, sesi kita ni akan sepatutnya diminta berakhir jam 11.30 pagi untuk memberi laluan kepada slot-slot selepas ini. Jadi sebagai rumusan ataupun konklusinya daripada perbincangan kita ini, saya mohon para panel untuk summarizekan dalam mungkin seminit 2 minit
untuk ringkas, untuk merangkumkan, silakan maybe Edin. Saya dulu. Ya. Huraiannya, huraiannya agak tak banyak pisah lah daripada apa yang telah dibincangkan. Seperti kita harus mengenali masa kita, zaman kita, dan apakah masalah dan konteks, terutamanya apabila kita menangani isu tentang sejarah awal, ya. Dan kita harus berakar dan mengalamatkan beberapa persoalan yang sangat-sangat rumit, ya. Dan jangan cari penentuan di mana yang tidak adalah. Biar dia luhur, biar perbincangan begitu, tetapi asas falsafah itu sangat penting, ya. Terutamanya dalam kajian-kajian yang melibatkan kebudayaan Melayu sekarang, di mana ada banyak pergolakan, ya, banyak pergolakan. Dan kita jangan salah faham bahawa kesahihan sesuatu ekspresi atau laungan budaya itu tidak harus bercampur dan bergelut dengan politik identiti. Ini sangat-sangat pentinglah. Jadi kita harus rumus kembali dan berakar kepada walaupun ia sangat rumit dan sangat susah, tetapi kita harus mendapat atau mengilhamkan bahasa dan juga pendekatan yang betul. Seperti yang dikatakan, kita ni merupakan generasi yang terperangkap dalam peralihan ini. Jadi kita harus memperhalusilah peralihan ini dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Dan jangan terperangkap dalam budaya menghayal sejarah yang sebenarnya tidak wujud. Sejarah itu rumit, ia tidak mudah, ya. Dan ia harus dianggap dalam satu kesinambungan, dan bukan kita mengejar kepada sejarah yang berasaskan perkara yang muktamad. Muktamad itu tidak muncul sebenarnya, tidak wujud sebenarnya. Terima kasih. Silakan Saudara Azhar. Terima kasih. Jadi untuk sebagai kesimpulan ataupun rumusan yang setakat apa yang saya telah bincangkan tadi adalah tentang saya percaya terhadap apa yang telah saya jumpai dan apa yang telah wujud di persekitaran di sini, dan terutamanya apa yang disebut-sebutkan sebagai langkah suka itu adalah salah satu daripada sesuatu yang pernah wujud pada masa dulu, yang dari segi dasar sejarahnya tersendiri. Dan apa yang saya percaya, apa yang saya bawa daripada yang telah wujud tadi, boleh sesiapa saja untuk dibawa kepada masa hadapan. Maknanya sesuatu yang boleh bukan setakat diketengahkan, malah dia adalah boleh menyambungkan di antara masa yang lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama, silakan Abeja. Pada saya, ia adalah langkah suka ni pada saya lah, sebab kita tak cari, tak ada bukti, tak ada apa semua. Pada saya ialah satu falsafah yang mana orang Melayu kita membawa langkah, bila sebut langkah suka semua orang tahu, tetapi apa benda dia tu orang tak tahu. Tapi pada saya boleh jadi gini, boleh bawa kesenian yang dipertanggungjawabkan untuk hal-hal yang berkait dengan ukiran kayu, seni-seni motif. Itu adalah pada saya adalah falsafah yang saya pegang, di mana guru saya pun menyebut, dan dia pun sendiri masih kabur, ya. Tetapi itulah yang kita pegang, dan jadi diperturunkan kepada generasi ke generasi. Saya pegang apa yang guru saya ajar, saya akan bawa pula kepada generasi-generasi seterusnya, dan itulah yang saya anggap sebagai satu yang ada benda yang kena jaga, yang tak boleh nak berkira langsung, tak boleh kompromi. Tapi ada benda yang boleh kita kompromi. Mana ada benda yang boleh kita nak ubah, boleh ubah. Tapi yang ni jangan ubah, sebab ada benda-benda itu ilmu yang sebenarnya kita tahu, dan dia adalah kalau kita pergi ke New York sekalipun, pergi ke Eropah sekalipun, kita boleh kenal ini adalah hak Melayu.
Pada saya itu daripada dunia langkah, daripada zaman langkah suka lagi sampai ke sekarang, itu yang kita pegang. Sebab ada beberapa garis-garis yang selalu arwah ni sebut, inilah yang kita pegang. Tidak ada di tempat lain. Contohnya ada, sebab saya bukan orang buat bilah keris, jadi saya tak tunjuklah gambar bilah keris, tetapi ada beberapa elemen yang sangat kuat di Kelantan dan Patani saja ada, dan ada sikit-sikit di Terengganu. Dia panggil apa ni, duri kuai tu, yang tidak ada di dunia Melayu di sebelah Sumatera, tidak ada yang sama dengan. Itulah identiti, oh ni Kelantan. Dan Kelantan dengan Patani sendiri pun ada tanda-tanda khusus yang ni Kelantan. Sebab kalau yang Kelantan dia sama dengan garis bilah keris itu sendiri. Kalau yang Patani dia keluar daripada garis bilah tu. Jadi ada tanda-tanda. Tapi sekarang ni orang tak kira dah. Orang di Perak apa buat, jadi tak ada. Sepatutnya Perak tu sendiri yang akan mencari identiti dia. Sepatutnya macam tu. Tetapi sekarang ni dah jadi semua orang boleh buat. Jadi sebab tu ada juga orang duk berbalah pasal Sumatera dengan Terengganu. Ada kata keris Terengganu yang keris ini adalah berasal daripada Terengganu, dan Sumatera kata kerisnya berasal dari Sumatera. Sebab kalau zaman dulu memang keris Terengganu tidak akan buat di Sumatera, dan keris Sumatera tak akan buat di Terengganu. Itu yang perlu kena jaga. Itu yang saya selalu tekankan, jangan ubah beberapa perkara yang dah ditekankan supaya tidak ubah, dan boleh diubah mengikut keadaan tanpa mengubah yang ditetapkan itu. Itu saja pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepukan kepada Abeja, Saudara Azhar dan Saudara Edin atas perkongsian yang begitu bermakna, bermanfaat dan interesting sekali, sebab mereka ni adalah the right person, ahlinya yang mengkaji, yang mengamalkan, yang mempraktikkan kesenian, kebudayaan, culture kita dan sebagainya. Sekali lagi tepukan kepada mereka. Terima kasih juga kepada MCC, Malaysian Craft Council, Tourism Malaysia dan UMK atas penganjuran program pada hari ini. Kalau ada ambil gambar tu, hashtag lah, hashtag Kelantan Exchange 2021, hashtag MCC, The Grand Renai Kota Baru pun hashtag juga. Bubuhlah segala hashtag yang berkaitan. InsyaAllah kita war-warkan perkara-perkara, orang kata, program-program ilmiah ni lah. Okay? Kita berkongsi ilmu dan pengalaman. Terima kasih sekali kepada panelis. Okay, baik. Kita ada sesi bergambar ke? Okey, kita tampil lagi, persilakan Presiden MCC. Oh, kita ada majlis penyampaian cenderar hati juga. Silakan Saudara Nick Faiz. Okey. Kita persilakan penerima pertama Saudara Edin. Sedikit cenderar hati. Terima kasih tepukan. Bukan senang ya. Seterusnya kepada Tuan Azhar Ibrahim. Okey, dan seterusnya Abeja. Okey, jom kita ambil gambar ramai-ramai di depan. Silakan. Sekali bergambar. Ada gambar ada ni, macam semalam. Okey. Baik, terima kasih para panelis atas perkongsian hari ini. Kita juga mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Nurul Izzah Anwar atas kehadiran. Tepukan. Baik, dengan itu sekian saja daripada saya, Ardi Harman. Kita jumpa lagi. Jangan lupa #Kelantan Exchange 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.